Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita ini, mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita dengan sama-sama kita membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala at-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapat kita menyambung kembali perbincangan kita yang telah kita bincang tahun lepas. Okey. Tahun lepas lah kan. Okey, 2022. Sekarang ni masuk 2023. Ni pun nak habis dah bulan 1. Jadi memang ada kaitan dengan yang kita nak bincang sekejap lagi lah. InsyaAllah dalam hadis yang ke-60, muka surat 123. Okey. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis yang ke-60, tanda-tanda hari kiamat, muka surat 123. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Jadi kita akan baca beberapa hadis dan beserta dengan sedikit ulasan dan perbincangan. Okey, hadis yang ke-60, tanda-tanda hari kiamat. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-'ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqarab az-zaman wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-haraju wa huwa al-qatlu hatta yakthura fikum al-malu fayafidha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tiada datang hari kiamat, mana tak berlaku hari kiamat, hatta sehingga ada tanda-tanda ni ataupun dalil-dalil yang ni, hatta yuqbada al-ilmu, sehingga diambil ilmu pengetahuan ataupun diangkatnya ilmu ataupun dihilangnya ilmu, wa takthura az-zalazilu, dan banyaknya berlaku zilzal, iaitu gempa bumi, gempa-gempa, wa yataqarab az-zaman, dan berdekatan masa berlalu begitu pantas, yang kita sebut tadilah. Kemudian wa tadhhara al-fitan, dan timbullah fitnah. Fitan ni jamak kepada fitnatun, jamaknya ialah ataupun pluralnya ialah fitanun. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Wa tadhhara al-fitanu, maka banyaklah fitnah ataupun timbullah zahirlah fitnah, wa yakthura al-haraju, dan banyaklah kacau bilau. Wa huwa, kacau bilau ni banyak jenis lah. Jadi kacau bilau di sini yang dimaksudkan di sini ialah al-qatlu, iaitu peperangan, hatta yakthura fikum al-malu, sehingga banyaklah pada kamu harta benda yang melimpah, yang melimpah ia. Iaitu akibat daripada kacau bilau, iaitu peperangan, menyebabkan banyak harta yang melimpah ruah diperolehi. Jadi di sini ada 5 tanda kiamat. Jadi sebelum kita bicara lanjut, kita kemukakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kiamat lah. Berkaitan dengan tanda-tanda sama ada kiamat, begitu juga tanda-tanda lain. Contohnya dosa besar. Dan beberapa lagi. Antaranya ialah, yang pertama ialah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ceritakan ataupun tidak kisahkan tanda kiamat, maknanya penuh, secara penuh. Mana kalau katalah ada 100, masuk 100. Kenapa sikit-sikit? Ini 5 antara paling banyak ni. 5, 7, 10 setakat ni anak tak jumpa lagi. Kemungkinan ada. Tapi biasa 7, 5, 3, kadang-kadang 2, 1 pun ada. Jadi persoalannya, kenapa tak cerita habis? Kan senang. Habis sekaligus kan. Sekali agung. Tanda-tanda yang dimasukkan di dalam disebut sebagai matan hadis ataupun teks hadis ni. Kenapa tidak diceritakan semua sekali? Itu soalan pertama. Soalan kedua, bila cerita tentang tanda-tanda kiamat pula, kenapa Nabi SAW tekankan tanda-tanda kecil? Kan sensasi tanda besar kan, sensasi sikit. Kenapa? Dan diulang, tanda-tanda kecil kerap diulang berbanding tanda besar. Kenapa sebut tanda kecil? Sedangkan dia ada tanda kecil, ada tanda besar. Jadi kenapa sentiasa diulang tanda-tanda kecil kiamat? Itu 2 soalan untuk kita jawab. Agak-agak nak jawab macam mana kalau soalan pertama? Sebab apa tak cerita habis? Tak cerita semua lah. Cerita sikit-sikit je ni. Biasa 3. Ni pun banyak dah ni. 5 ni banyak dah ni. Ataupun kadang-kadang 7. Kenapa tak cerita semua? Apa hikmah dia? Siapa nak kualiti jawab? Pagi ni kita sebab sejuk, nak panas sikit, kan? Tanda kecil tu dia bagi masa lah untuk sesudah tanda besar tu yang tak ada. Yang pertama ni, kenapa tak cerita semua? Soalan pertama, sebab apa tak cerita semua? Soalan kedua tu, kenapa ulang kecil kan?
soalan pertama. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Terbaik. Dia ngaji, dia tak boleh ngaji banyak kan. Dia tak boleh ngaji banyak, sikit-sikit. Okey, sikit-sikit. Dan ngaji dia kena berterusan. Kenapa perlu berterusan? Sebab yang pertama, ilmu ni heavy sebenarnya. Berat. Berat dari segi amanahnya sebab kita nak faham satu hal dan nak buat satu hal lagi kan. Dalam masa nak buat, kita akan berperang dengan diri kita sendiri, dengan nafsunya, dengan ninya, dengan ni. Maka dia kena slow. Okey, sebab itulah belajar biar berterusan. Okey, sikit tak apa, biar berterusan. Okey, itu dari segi secara keseluruhan. Bila kita sebut tentang kiamat, begitu juga. Biasanya kalau kita ambil banyak-banyak, ingat kot nombor 1, nombor 2 je. Yang lain tu kira macam tu lah kan. Begitu juga apa yang kita belajar ni, kadang-kadang yang kita buat balik tu, okey, katalah daripada 100 mungkin 10 je. Sebab itulah mana kita ulang lagi akan datang, kita ulang lagi. Okey, dan dengan kita belajar secara berterusan, dia akan menambahkan kefahaman. Okay, kadang-kadang apa yang kita belajar darjah 2 dulu, kita faham darjah 4. Baru faham. Maknanya dia kena perlu berterusan. Lebih-lebih lagi tanda kiamat. Sebab tanda kiamat ni yang sentiasa kita lalui kan. Benda real yang di hadapan kita, yang kita tengok bermakna bila kita belajar yang ni, kita cuba tengok dah berlaku belum. Okey dah. Okey, belajar lagi yang lain. Dah berlaku dah habis dah tanda kecil ni. Maknanya tunggu tanda besar lagi, bermakna kita sudah hampir dengan kiamat. Jadi kita pun okey, apa yang perlu kita buat? Prepare kan. Maka bila kita jawab soalan kedua, macam mana? Okey. Soalan keduanya ialah kenapa tanda-tanda kecil? Yang Haji sebut apa tadi? Tanda-tanda kecil. Okey, supaya kita bersedia. Tanda besar nak buat apa lagi? Kan? Tak sempat lah. Jadi sebab tanda besar memang bila mari itu memang orang kata dah sama ada terlalu suntuk ataupun mungkin pintu taubat sudah ditutup kalau naik matahari belah barat umpamanya. Sebab itulah bila tanda satu lagi ialah kemungkinan orang Islam dah mati dah. Sebab Islam akan dimatikan awal oleh angin yang lembut, sepoi-sepoi bahasa, sebelum berlaku huru-hara yang besar. Okey, sebelum berlaku kemungkaran yang dahsyat, dimatikan dulu. Jadi kita tengok tanda kecil ni bermakna dah lah nak prepare kan. Sempatlah kita nak berbuat sesuatu. Itu di antara hikmah di sebalik tanda-tanda kiamat yang sentiasa diulang-ulang, tanda-tanda kecil khususnya ataupun yang disebut secara bersiri supaya kita sentiasa aware. Okey, kiamat benda pasti. Okey. Benda pasti yang kita akan lalui. Begitu juga mati, benda pasti, cuma tak tahu bila. Sebab itulah dikatakan haiwan-haiwan bila nak mari Jumaat, mereka akan orang kata macam suspense sikit. Sebab mereka tahu hari Jumaat adalah berlakunya kiamat. Okey. Sebab itulah kalau kita belajar tentang Jumaat, kebetulan anak baru ni kena bentang satu fiqh Jumaat untuk imam-imam di Pahang ni. Sekarang dia tengah orang Pahang. Baru ni dijengka, okey, minggu depan ni di Raut. Jadi bila kita bahas tentang Jumaat ni, sebenarnya Jumaat hari yang terlalu istimewa. Maknanya kelebihan Jumaat ni nak banding dengan hari-hari lain, okey, tentang kelebihan masing-masing dia ada kelebihan. Maknanya memang Jumaat antara kelebihan yang lebih besar sebenarnya daripada hari-hari lain. Sebab apa? Sebab banyak kelebihan yang ada pada hari Jumaat, okey, yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam AS. Okey, dicipta maknanya siap pada hari Jumaat. Kemudian masuk ke syurga hari Jumaat, keluar daripada syurga pun hari Jumaat. Okey, mati pun hari Jumaat. Jadi kemudian kelebihan-kelebihan lain laginya ialah hari Jumaat ni ada satu saat yang doanya mustajab.
Atau hari Jumaat umum. Okey, yang dikatakan carilah, okey, tuntutlah ataupun usahalah selepas asar, sebelum maghrib. Dan dalam solat jemaah sendiri ada satu ruang, satu doa yang masanya doanya amat mustajab. Jadi sama ada mungkin lepas azan tu, okey, lepas azan antara apa kita nak solat umpamanya, okey, mungkin di saat khatib berhenti khutbah sekejap antara dua khutbah, maknanya ada saat-saat yang sentiasa ada kelebihan. Okey, orang yang mati malam Jumaat umpamanya dan hari Jumaat mungkin akan terlepas pada azab kubur. Banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Okey. Jadi bila ada kelebihan, kita pun ambil peluang. Kan? Kita rebut peluang. Sebab itulah bila disebut tentang tanda-tanda ni, kita cuba prepare satu. Sebab apa? Sebab yang pertamanya ialah sekiranya ada kelebihan, kita cari kelebihan. Contohnya ialah orang yang baca ataupun yang hafal surah Al-Kahfi, khususnya 10 pertama ataupun 10 hari, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal umpamanya. Jadi kita baca, kan? Jadi lepas ni tengok tanda lain pula, ataupun kemungkinan di sana ada watak-watak yang dilaknat oleh Allah. Okey, orang yang umpamanya diberi amanah, maka dia akan khianat dengan amanah tersebut contohnya. Jadi kita menjauhi daripada ciri-ciri tersebut, kan? Jadi itu di antara pentingnya kita ambil pelajaran daripada tanda-tanda kiamat. Kalaulah tanda tu buruk, bukan kita watak dia, kan? Bukan kita watak yang buruk tu, ataupun kita minta jauh daripada fitnah dia ataupun daripada ancaman dia di akhir zaman ni. Sebab akhir zaman memang ujian besar yang kita hadapi di akhir zaman. Okey. Jadi itu di antara perkara yang kita boleh ambil daripada tanda-tanda kiamat. Okey. Maka di sini disebut tanda yang pertama, dia ada 5 di sini. Tanda yang pertamanya ialah iaitu yuqbada al-ilmu. Okey. Maknanya hilangnya ataupun terhapusnya ilmu. Okey. Jadi disebut di sini, kita baca keterangan sedikit. Dengan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tanda-tanda hari kiamat. Dia bersabda bahawa tiada datang hari kiamat hingga berlaku tanda-tanda yang kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut tentang kerasulan dia sendiri adalah sudah dekat dengan kiamat. Nabi kata bu'ithtu ana was-sa'ah, aku diutuskan dengan as-sa'ah, kiamat kahatai. Ni macam tu. Wa yushiru bis-sababah, dia tunjuk dengan jari telunjuk, wal wusta yang kanan, bermakna dekat. Bermakna bahawa Nabi dah 1400 tahun, kan? Jadi memang kata kalau zaman kita terlalu dekat sangat, cuma tak berani kita nak buat ramalan, dan tidak ada pun tanda-tanda. Walaupun ada teori-teori perbahasan yang bahas, ada kata tahun 2028, berapa tahun lagi? Okey, dia ada teori dia. Okey, tapi itu teori. Okey, yang sebenarnya Allah, sebab bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, Nabi kata man mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidak ada orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu rahsia Allah yang Allah tahu. Jadi tak payah kita, kalau kita cuma kita prepare dengan sebaik mungkin, sebab dia ada 2 kiamat. Yang pertama kiamat besar, yang tu. Okey, yang kalau ombak bergulung-gulung, okey, macam kita gulung tikar tu, bagaimana cakrawala bintang jatuh, macam buah jatuh umpamanya, yang menyebabkan manusia di saat itu tak tahu nak buat apa. Yang mengandung boleh gugur. Okey, bermakna yang ada anak dia akan tinggal. Sebab apa? Dalam keadaan huru-hara yang amat sangat di saat berlakunya kiamat. Itu kiamat besar. Satu lagi kiamat kecil. Kiamat kecilnya ialah nyawa naik ke halkum. Itu kiamat kecil. Sebab itulah antara peluang yang diberikan kepada kita ialah disebut innallaha subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat hamba malam yugharrid, selagi mana nyawa tak naik ke halkum. Itu kiamat kecil. Ataupun disebut dalam satu hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar.
Allah menghulurkan tangan, maknanya perumpamaan kepada tawaran. Allah cari kita sekarang. Okey. Untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada waktu malam. Okey. Pada innallaha yabtali bil-lail, Allah cari kita pada waktu malam di atas dosa yang kita lakukan sebelumnya. Pada taubat ni benda sebelum. Sebab benda yang sudah kita buat kan. Okey. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan menghulurkan tangannya pada waktu siang di atas dosa yang kita buat, mana bertaubat di atas dosa yang kita buat pada waktu malam sebelumnya. Hatta sehingga tatlu asy-syamsu min maghribiha. Naik matahari di sebelah barat. Di saat itu taubat sudah tertutup. Itu taubat. Bermakna bila naik matahari belah barat. Nak naik matahari belah barat pun kalau kita tengok perbahasan dia bukan terus naik. Okey, dia stop dulu sekejap. Okey, lepas tu baru dia naik belah barat. Tapi di saat ada riwayat daripada Imam Bukhari, di saat matahari naik belah barat, semua manusia tercengang, terkejut, dan dikatakan semuanya beriman. Dalam riwayat tersebut semuanya beriman. Orang Islam tak ada dah waktu tu. Semuanya beriman, tapi iman mereka tidak bermanfaat di saat itu. Itu kiamat besar. Kiamat kecil tadi, iaitu sehingga nyawa naik ke halqum. Bermakna kita prepare lah, kan? Kita prepare. Sebab dua-dua tu dia datang, disebut al-mautu ya'ti baghtatan. Mati boleh datang tiba-tiba. Maknanya sama kiamat, dia boleh berlaku. Okey. Walaupun ada tanda, tapi dia boleh berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang pertamanya ialah tandanya ialah terhapusnya ilmu pengetahuan. Okey, yuqbadha, hilang, hapus ilmu pengetahuan. Bagaimana terhapusnya ilmu pengetahuan? Iaitu dengan matinya ulama. Okey, ulama-ulama ikhlas yang jujur. Sebab tu kita tengok mudah ulama-ulama kita seorang tak ada. Orang yang fasik, orang yang jahat lambat mati. Okey. Kita kata bila dia nak mati ni? Tak mati. Okey. Tapi kita bersangka baik, mungkin Allah nak beri peluang supaya ia bertaubat, kan? Masih ada lagi. Walaupun 2 minit, okey, jangan anggap benda itu tak penting. 2 minit, last 2 minit pun penting. Okey, sebab kalau bertaubat sebagaimana orang yang pernah bunuh 100 orang, Allah terima taubat dia. Kita nak kata apa? Sebab itulah guna sebaik mungkin manfaat yang Allah beri kepada kita. Kita ni banyak minit, tapi gitulah, bila banyak minit dia leka sikit, kan? Last minute juga. Itu biasa, kan? Kalau siapa dengan exam, biasalah. Kat exam last minute, yang tu lah yang dikejar, kan? Kalau kita bagi assignment apa, okey, hari ni akhir, last minute tu baru siap. Tapi tak apalah, manfaatkan sebaik mungkin supaya apa? Supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi antaranya ialah matinya ulama, ikhlas yang jujur, dan banyaknya orang-orang bodoh dijadikan ketua. Maka bila ulama tidak ada, yang pertamanya ialah orang lain ambil tempat dia. Okey. Orang lain ambil tempat dia. Yang keduanya ialah mungkin dia tidak ada pengganti. Okey, kalau kita tengok umpamanya kalau di tempat kita ni kebanyakan pondok-pondok yang mati sebab tok guru mati, tak ada pengganti. Mati sekali, mati habis. Sebab tu penting. Sebab tu kadang-kadang tok guru ni kalau dia ada anak perempuan, dia ada ni, memang dia pilih dah. Okey. Nak jadi pengganti dia. Okey, supaya apa? Supaya boleh teruskan legasi dia. Okey, supaya maknanya boleh terus. Itu di antara apa yang realiti yang berlaku pada hari ini, gitulah. Okey, banyak pondok-pondok, banyak madrasah-madrasah, bila pengasah dia ataupun tonggak utama dia tak ada, maka dia akan lama-lama kubur macam tu. Itu salah satulah daripadanya. Okey. Ataupun disebut dalam satu hadis yang lain, inna Allah Subhanahu wa taala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin
yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini di antara tanda jugalah, iaitu sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus daripada para hamba, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan, mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi orang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin, yang mengganti mereka lah. Sebab kebiasaannya ulama diberi peranan, untuk memimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. So dalam kisah ni umpamanya kita tidak diminta untuk meminta jawatan. Sebab antara jawatan ialah yang penting lah, khususnya tanggungjawab besar ni kena ada ilmu. Kita memang tidak digalakkan untuk minta jawatan. Sebab apa? Sebab dia beban. Maknanya orang yang insaf dia tak nak, sebab dia beban nak jawab di akhirat. Bukan senang. Tetapi sekiranya tidak ada orang yang layak melainkan dia, di saat itu wajib dia ambil. Sebab apa? Sebab kalau bagi kepada orang tak layak, tambah pula orang yang korak umpamanya, maka kerosakan berlaku, dia kena jawab di hadapan Allah juga. Sebab itulah bila kita tengok cerita-cerita sebelum ni, kita kena padankan dengan situasi semasa. Ambil contoh, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni di antara ulama hebat Mekah lah. Di Mekah dia antara ulama hebat lah. Tok guru besar. Jadi antaranya ialah gubernur nak lantik dia, tak silap anda menjadi mufti, tak silap anda, ataupun menjadi hakim. Anda tak ingat cuma orang penting lah, orang besar. Yang ada kedudukan, dia lari. Dia lari pergi ke Yaman. Dia pergi ke Yaman dan dia bekerja oleh kerana dia lari macam tu, maka dia nak supaya dia boleh hidup, dia perlu bekerja. Maka dia minta, dia sampai di satu kawasan kebun kurma, jumpa dengan pemilik dia tanya, ada tak jawatan atau kerja yang saya boleh kerja? Saya memerlukan money untuk perbelanjaan, untuk makan. Maka kebetulan mereka kata, memang ada, saya nak kerja. Kamu kerjalah. Dia pun kerjalah. Beberapa bulan di situ. Tak lama selepas itu, agak kita katalah beberapa bulan ataupun setahun ke sekitar itu, jadi tuan kebun tu tanya dia, sebab tahu dia datang daripada Hijaz ni kawasan Saudi, ataupun kawasan Mekah, Madinah, kawasan Riyadh, itu kawasan disebut Hijaz. Jadi tuan dia tanya, pada pandangan kamu apa beza antara kurma di sini dengan kurma tempat kamu? Jadi Sufyan Ats-Tsauri ni yang jadi pekerja ni, dia kata saya tak boleh nak cerita. Pelik lah. Mana sekarang kurma ni makanan asasi dia orang, makanan utama untuk dia orang. Tapak kaki dia orang boleh kenal. Kalau pandang pasir setakat tapak kaki, dia boleh kenal sabunya. Itu hebat dia orang. Kurma ni maknanya lagilah mahal. Tapi dia tak boleh beritahu. Jadi bila dia tanya, kenapa kamu tak boleh beritahu? Maknanya kurma ni benda yang orang kata terlalu biasa kita. Mesti ada perbezaan. Dia kata saya sebenarnya tak pernah rasai kurma di kebun tuan. Dia tanya, kenapa kamu tak rasa? Sebab tuan tidak pernah mengizinkan saya untuk makan. Itu dia kata. Tuan kata, ni bukan calon-calon orang ni. Macam ni. Maknanya biasa je kalau kata mafhum lah kan. Bila kutip-kutip sikit, ambil. Tapi oleh kerana tuan tak izin, dia tak ambil. Kalau izin baru dia ambil. Jadi tak lama lepas tu barulah tersebar berita siapa yang jumpa boleh tangkap, boleh suah kepada kami Sufyan Ats-Tsauri yang telah lari daripada kami sebab kami nak melantik dia dengan jawatan yang penting. Dia lari. Siapa boleh suruh, dia akan diberi kata ganjaran yang besar. Jadi bila orang tuan tu tengah kata, mungkin dia ni Sufyan ni. Mungkin Sufyan ni tengok akhlak dia, dahsyat ni, memang hebat ni.
Kan? Jadi bila Sufyan tahu berita ini, dia lari. dia lari pula. Okey, Atta nak beritahu, okey, pernah ada dalam sejarah lari daripada memegang tanggungjawab jawatan. Tapi kita tak boleh kata okey, kepada dia kenapa lari sedangkan dia layak. Kan? Sebab apa? Sebab kena tengok zaman dia. Zaman dia ni 100 orang lagi lah, ramai lagi yang layak. So dia lari tak apa. Kalau zaman kita dalam keadaan semua orang tak layak, kita yang paling layak, kita lari, kita kena. Bermakna kita kena tengok situasi yang berbeza. Jangan pukul rata. Begitu juga bila kita tengok hadis ke ayat Quran ke apa, okey, kadang-kadang dia ada peristiwa. Okey. Dia ada sebab sesuatu. Jangan kita pukul rata semua. Okey, mungkin ada sebab nuzul dia macam ni. Kalau hadis dia sebagai asbab wurud hadis. Sebab hadis ni berlaku ataupun Nabi baca hadis ataupun kejadian yang berlaku. Dia membantu kita dalam memahami hukum. Tak boleh kita ambil semua pukul rata semua. Ada yang kita boleh ambil pukul rata semua, ada. Okey, kenyataan umum. Tapi kadang-kadang dia ada spesifik yang khusus, yang sesuai dengan sebab illah, sebab-sebab dia menyebabkan hukum tu dikeluarkan demikian, berlaku demikian. Barulah senang. Kan? Sebab bukan apa, kadang-kadang orang ambil dalil sejarah untuk membolehkan, mewajarkan apa dia buat. Sedangkan benda itu orang kata tak valid dengan situasi dia tu. Nak ambil sejarah macam ni, nak letak situasi dia. Sebab biasalah kita nak cari dalil yang membolehkan tindakan kita buat, kan. Kita cari. Kalau macam tu, kalau zaman kita belajar berkenaan dengan hadis, orang zaman dulu ia reka hadis tu sebab tu nak mewajarkan. Contohnya ialah dia nak jual buah terung. Okey, dia pun reka hadis palsu. Okey, sebaik-baik makanan adalah bazinjan. Bazinjan tu terung. Okey, orang pakat beli. Sedangkan hadis palsu. Sebab tu kita kena tahu bagaimana kedudukan dia. Okey, so dalam kes ni disebut merujuk secara umum, merujuk kepada antara tanda kiamatnya ialah okey, ilmu itu terhakis, ilmu itu hilang, ilmu itu dia boleh orang kata apa, malak, sama ada kerana kematian ulama, tidak ada ulama, ataupun kemungkinan orang, salah satu kematian ulama bukan kerana ulama mati, orang tak nak pada ulama. Ada juga, kan? Tak nak, maknanya lebih memilih cara hidup yang lain. Okey. Kemudian ataupun boleh juga kita tengok iaitu bagaimana mereka tidak diberi peranan yang sepatutnya. Okey, tidak diberi peranan yang sepatutnya. Kalau katalah zaman sekarang ni, kalau yang boleh memenuhi secara premier ataupun media-media sosial, hiburan, kan? Maknanya hiburan. Sebab itulah kalau kita tengok zaman kegemilangan Islam di Baghdad khususnya, dua ni kena rapat, ulama dengan umara. Kalau dua rapat ni, kita boleh tengok lah. Sebab kekok mana pun dia nak naik tamadun kita mesti dengan ilmu. Dia tak boleh naik dengan jahil, tak boleh naik dengan harta pun tak boleh. Dia kena naik dengan ilmu. Sebab itulah kegemilangan yang berlaku antara ilmu ulama dengan umara bila duduk sekali. Bahkan sebahagian di kalangan umara di zaman, walaupun dia ada kadang-kadang ada masalah peribadi sendiri, kan? Ada, kalau kita baca kekurangan banyaklah, kan? Tapi kadang-kadang dia tak kacau pun. Okey, katalah raja, dia tak kacau pun dari segi urusan pentadbiran, tapi ada masalah dari segi, mungkin dari segi akhlak dia. Okey, tapi ada sebahagiannya pemerintah, dia sendiri adalah ulama. Dia sendiri ulama. Okey, dan dia banyak membantu ilmu. Okey, terutamanya kalau pada zaman kegemilangan Baghdadnya ialah bagaimana istana digunakan untuk menjadi majlis ilmu. Biasa buat majlis ilmu di istana. Okey. Tu. Maknanya nak pergi majlis ilmu, pergi istana. Ada majlis ilmu. Bahkan istanalah yang membiayai perpustakaan. Kita kata, kenapa pula? Zaman kita biasa perpustakaan. Sebab apa? Nak buku photostat lah. Kan? Zaman dulu nak berapa naskah? 5 kali tulis. 5 kali tulis.
Nak tulis berapa bulan, satu naskah nak hasilkan. Oh, itu pun bukan kertas macam ni. Kan? Kertas papyrus yang jadi sela tu. Okey, kena itu dulu, bukan senang. Bermakna belanja besar. Hanya orang yang berkuasa yang ada duit banyak, iaitu pihak istana. Boleh wujudkan perpustakaan seumpama ini. Sebab itu bagi satu masa dahulu perpustakaan memang orang kata satu yang besar. Kenapa? Kerana nak dapatkan ilmu melalui macam kita sekarang ni buang payah, bukan senang. Zaman sekarang ni pun kalau kita tengok di Afrika kan, yang orang infak Quran, nak baca Quran tulis di papan. Kita ni Quran Allah sampai tak habis nak baca, banyak sangat. Last kali tak baca juga kan. Bila banyak sangat jadi gitu. Bila kita mewah, dia akan pergi satu masalah, malah ada, ni ada, manja ada, ni ada kan. Sebab tu kalau ingatan yang banyak, orang susah biasanya memang mereka banyak menghafal. Okey, kawasan-kawasan Afrika tu, okey, Quran ni Allah biasa sangatlah. Senang sangat. Kita nak habis Quran Allah. Hafal belah ni, anda ingat masa belajar ni, hafal belah ni. Okey, bila dah habis, hafal sini, lupa sini. Ada macam tu. Payah. Dia orang ni sebab dah biasa payah. Sebab itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke buat haji senang. Tengok bagaimana struggle-nya orang Afrika. Dia nak boleh sampai haji tu mungkin 15 kali tukar kenderaan. Naik kereta api lah, naik bah lah, naik kapal laut lah, naik ni. Kita relax sampai. Okey, sebab tu kita tengok dia orang tak? Ada yang tidak ada hotel. Okey, beg siapa nak ambil beg dia letak tepi tu je. Kalau zaman di Mekah tu yang ada pagar yang apa, yang ada besi, ada tu kan, dia sakut situ je. Tak ada orang nak ambil. Okey, kemudian nak tidur terguling tepi tu je. Nak makan beratur ramai-ramai tu yang free. Struggle juga. Kan? Itu dia ada kelebihan kekurangan masing-masing. Okey. Jadi zaman kita ni banyak kelebihan, manja sikit lah. Okey. Jadi berbanding dengan zaman dulu. Kalau kita tengok orang dulu lah, anda tak sempat yang mengaji orang dulu yang tulis di papan kan. Tulis padang, tak sempat. Okey. Jadi itu di antara orang kata kelebihan masing-masing. Okey. Jadi bila kita sebut tentang ilmu, dia hilang ilmu dengan pelbagai cara lah. Okey. Sama ada ulama itu sendiri ataupun orang lain tidak berminat dengan agama ataupun mungkin sikap terhadap ilmu itu sendiri. Okey. Tapi yang pastinya ialah kali ini sudah berlaku. Bermakna bila kita sebut tanda-tanda kecil sebenarnya semua berlaku dah. Okey, tunggu tanda besar ya. Okey. Yang keduanya ialah wa takthura az-zalazilu, banyaknya gempa bumi yang meruntuhkan binaan. Sekarang ni memang jelas. Okey, boleh kata orang kata kalau dalam berita tu tak pernah sehari tak ada, mesti ada yang berlaku sana. Okey, yang Rusia satu masa dahulu negaranya sejuk memanjang sampai 45 darjah Celsius. Kita biasa dah panas tempat kita kan. Tempat dia orang sampai pekat air pancur tu, orang terjun tu mandi. Panas sangat. Sebab apa? Sebab jarang panas. Biasanya banyak sejuk. Okey. Di mana? Di Saudi ke? Di kawasan yang kering turun salji. Okey. Jadi tak stabil. Okey, berlaku gempa bumi, berlaku itu, berlaku ini, tak stabil. Okey. Sebab kalau kita tengok pergerakan bumi sebenarnya sudah lari. Okey, lari daripada dia punya pusat dia, kemudian pergerakan pun tidak stabil. Jadi banyak mempengaruhi pula dari segi cuaca. Okey, kemudian menyebabkan berlaku pemanasan global. Okey, di bongkah-bongkah ais di kutub cair, maka air dia meningkat, maka kawasan-kawasan yang rendah maknanya mungkin akan tenggelam. Okey, jadi semua ini berlaku sebab nak berlaku kiamat dah. Okey, maka slow-slow lah kerosakan itu berlaku yang sukar untuk diperbaiki.
Okey, walaupun ada sekarang ni orang yang aktivis kemanusiaan, ya kan, alam sekitar, tapi tak cukup dengan kerosakan yang ada. Okey. Jadi itu di antara perkara yang mengundang kepada berlakunya kiamat. Cuma satu saja. Okey, yang mungkin boleh bertahan, iaitu selagi mana nama Allah disebut, kiamat tak akan berlaku. Cuba kita tengok azan. Azan waktu berbeza. Lepas Jepun azan, mungkin Korea. Lepas Korea ni bermakna azan macam tak berhenti. Pusing balik umpama kan. Begitu juga orang baca Quran. Bila tidak ada lagi orang baca Quran menyebut nama Allah, memang cepatlah berlaku. Kiamat akan berlaku juga, tapi selagi mana orang menyebut nama Allah, maka masih ada lagi. Sebab itulah bila disebut bila kita buat dosa, malaikat menjaga langit bimbang. Kenapa? Kerana mereka tahu umat sebelum ni telah dimusnahkan kerana dosa mereka. Okey, bimbang. Sebab apa? Takut Allah buat sebagaimana umat terdahulu. Namun pada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah beri rahmat. Antara rahmat ialah ditangguh dulu azab. Okey, sekarang ni kan LGBTQ ni. Dahsyat sekarang ni. Okey. Kalau kita kata sekarang ni, kalau anda cerita student ni, dia duduk duduk study sekali dalam kereta, dua-dua orang. Study apa? Okey, study lah kononnya. Bila kita takak kata study apa? Dah gelap. Bukan curang. Okey, itu yang jenis lover, maknanya jenis suka sama suka. Ada jenis staying overnight. Stay overnight lah, dia nak bersama satu malam saja. Dia buat apa lagi? Kan? Lepas tu habis. Okey, jadi macam barak. Sebab ini pengaruh yang kata yang media masa yang tak tahu kita nak kawan macam mana. Kan? Cuma masuk. Itu sudah kita tengok kerosakan itu memang jelas ketara benda tu berlaku. Okey, jadi sebab itulah maknanya kalau kita katalah kalau umat terdahulu lama jadi macam kaum Nabi Lut contohnya, ataupun kaum yang telah dimusnahkan, tapi Allah tangguh dulu sebab apa? Antaranya ialah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana masih ada lagi orang-orang ikhlas, orang-orang yang menyebut nama Allah, orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, masih ada lagi, walaupun dalam keadaan mungkin ramai yang membuat dosa menggunakan kemuliaan Allah, tapi masih ada lagi orang-orang yang ikhlas. Jadi itulah antara kita haraplah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan pada umat terdahulu. Okey, sebab itulah selagi kita boleh berusaha, kita berusaha. Okey, jadi banyak berlaku gempa bumi ataupun keadaan yang tidak stabil, okey, di cuaca di dunia, khususnya pada hari ini. Okey, yang ketiganya ialah wa yataqarabuz zaman. Okey, yataqarab ni saling mendekati. Yataqarab ni masa saling mendekati, iaitu singkat masa. Okey, sehingga setahun dirasai seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seumpama sehari, dan seterusnya lagi. Okey. Sehari rasa macam tadi. Anda rasa masa dulu puasa lama dulu, masa kecil dulu kan, rasa sekarang ni nak asyik puasa dah. Ni bulan 1 rasa baru masuk ni nak habis. Allah Akbar. Okey kan, sebab itulah kata. Jadi masa maknanya begitu pantas berlalu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah ada di kalangan ulama yang mengertikan yataqarabuz zaman ialah persamaan keadaan orang yang di dalam zaman itu pada kejahatan dan ketiadaan kebaikan. Maknanya banyak berlaku yang kita sebut tentang kita kata keadaan yang kurang baik. Okey, keadaan yang kurang baik menyebabkan tidak ada keberkatan masa. Okey, masa 4 jam juga, tapi tak cukup je. Okey, tak cukup manjang. Jadi keberkatan masa tu hilang. Okey, ada juga mengatakan demikian. Okey, sebab apa? Sebab kita sebenarnya kadang-kadang kita punya perasaan kita sendiri.
Ada satu masa kita kata penantian cukup lama, padahal masa sama ya. Kan? Ada kita masa seronok sangat, kita kata, habis masa dah. Ada juga macam tu kan? Jadi ada juga ulama yang mengatakan demikian. Okey, maknanya masa itu tidak memberi satu kenikmatan mereka. Disebabkan oleh banyaknya kemungkaran, banyaknya kejahatan, maka kita sebut sebagaimana Anda sebut tadi, tidak ada keberkatan pada masa. Okey, jadi banyak ulasan lah. Cuma nak beritahunya ialah benda ni berlaku. Sama ada secara real tadi, berlaku pantas, memang berlaku, ataupun berlaku dalam keadaan kita ni sibuk sangat. Tak tahu bila tak sibuk. Kan? Jadi kemungkinan juga. Kita ingat banyak kemudahan, lagi senang. Lagi relax. Sebenarnya sibuk. Lagi sibuk. Okey. Anda rasa dulu banyak waktu main dulu. Boleh main. Orang tua umpama siap main wow lagi, main gasing lagi, main macam-macam lagi. Sekarang ni kita boleh duit banyak, habis banyak juga. Kan? Jadi mungkin juga apa yang telah disebut oleh ulama kita, maknanya betul juga, iaitu sebagaimana yang mereka terjemah kepada, iaitu masa menyebabkan kita terlalu sibuk, sehingga mana berlalu masa itu tidak memberi ruang kepada kita lah. Okey. Yang keempat, timbul dengan banyaknya bencana dari segi segenap pihak. Okey, wa tadhharul fitanu. Okey, yang disebut bencana di sini ialah fitnah. Nombor 4 tu disebut bencana, tapi kalau di sini yang lebih tepatnya ialah wa tadhharul fitanu fitnah. Fitnah hari ini berleluasa dengan begitu dahsyat sekali. Okey. Kenapa ia berlaku? Okey, antaranya ialah kerana kita sudah lari daripada panduan ilahi. Sebab itu berlaku. Contohnya, dalam Islam, kenapa fitnah dalam Islam ini orang kata orang takut? Sebab contohnya haddul qazaf, menuduh. Khususnya bila menuduh wanita, okey, ini yang baik, kita tuduh dengan tuduhan dia berzina. Ini satu tuduhan yang amat berat. Okey, maka bila menuduh wanita yang berzina tanpa bukti, orang yang menuduh akan disebab 80 kali sebabkan. Tanpa bukti, dia tuduh. Okey, kecuali suami. Suami menuduh isteri yang berzina, tak ada bukti, diberi sedikitlah kedudukan dia. Okey, sebagai suami, adalah sedikit orang kata penghormatan kepada dia. Dia boleh untuk tidak disebab 80 kali sebatan, tapi dia kena sumpah laknat. Kan, sebut li'an. Kata, okey, isteri saya, okey, saya bersumpah bahawa saya benar. Okey, iaitu isteri saya berzina. Okey, benar saya menuduhnya bahawa isteri saya berzina 4 kali. Okey, kali kelima, laknat Allah ke atas saya sekiranya isteri saya benar, saya salah. Begitu juga isteri kena buat sumpah laknat juga 4 kali macam tu. Okey, saya bersumpah saya benar, iaitu saya tidak melakukan zina, suami saya salah. Kali kelima, laknat Allah ke atas saya sekiranya suami saya benar, saya salah. Kemudian qadi akan firaq, automatik firaq. Firaq ialah dipisahkan. Okey, dan dia tak boleh nak kembali lagi lepas tu. Okey, itu dari segi suami isteri. Okey, tapi kalau orang lain menuduh, kena 80 kali sebatan, kecuali dia bawa bukti. Siapa berani? Bukan senang nak cari bukti kan, menyebabkan orang tak berani. Tapi zaman sekarang yang berlaku sekarang ni ialah kita tuduh saja dia, tinggalkan dia, kalau dia tak jawab, dia salah. Hari ni kan, lepas tu kita lari tuduh orang lain pula, kita tak ada apa. Lepas tu memang berleluasa. Tak pula kita nak bunuh karakter seseorang kan, nak bunuh karakter dia, kata okey, kawan ni menggelupur, kawan ni 2 tahun kawan ni, okey, dah orang kata dah jatuh dah air muka dia, lepas 2 tahun baru tahu dia tak bersalah. Itu hari ini ya kan? Hari ini cuba dinormalizekan macam tu. Itu tu kata fitnah. Tapi fitnah jangan main lah. Okey, antara dosa besar kalau kita nak tahu kesan dia besar, yang pertama dia macam ni. Allah kata dalam Quran, Nabi kata dia besar. Contohnya
Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kamu di antara dosa yang paling besar dan antara dosa besar? Okey, itu antara dosa yang amat besar ataupun yang terbesar, syirik contohnya. Yang kedua, dia punya impact dan efek dia. Contohnya macam fitnah. Kita sebarkan sama sekarang kan, kita sebarkan dalam Facebook orang lain sebarkan lagi. Okey, berapa kali tersebar? 1 juta, dosa darat dengan 1 juta. Okey, berapa lama fitnah tersebut? 20 tahun, darat 20 tahun lagi. Tu nak kata apa? Dahsyat. Dahsyat memang. Sebab itulah kalau sama disebabkan oleh fitnah, memang dia mahal. Sebab apa? Maruah sesuatu yang mahal. Sebab itulah memang ini betul. Okey, kita tengok berlaku hari ini kan. Jadi kita, yang pertamanya ialah kita bukan pelaku, bukan watak yang menyebabkan fitnah. Yang kedua, kita jangan tolong sambung. Sebab kalau kita tolong sambung, orang lain sambung belakang kita, orang banyak lagi tu. Katalah kita sambung, okey, orang ke-10, orang belakang kita 200 orang, kita kena tanggung juga yang 200. Baik tak payahlah. Baik tak payah. Kan? Baca sudahlah kalau baca. Okey, tak payah forward. Okey, kalau nak forward yang confirm benda baik-baik. Okey. Sekadar nak sensasi berita biar okey, mana orang tahu. Mana kita tahu maklumat ni. Tak payahlah. Sebab apa? Sebab dia kesannya boleh menyebabkan, disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu muflis di akhirat. Macam ni lah. Okey. Sebab benda kita kena bayar banyak di atas dosa tersebut. Okey, itu fitnah. Dan yang kelimanya ialah okey, wa yakthura al-haraju, banyaknya huru-hara, kacau bilau. Okey, apa dan yang dimaksudkan dengan huru-hara kacau bilau ini? Sebab dia banyak kategori, iaitu al-qatlu, iaitu pembunuhan dan peperangan. Pembunuhan ataupun pembunuhan kalau terjemah betul lah. Okey, iaitu peperangan. Hatta yakthura fikum al-malu fayafidhu, sehingga melimpah ruah di kalangan harta di kalangan kamu. Okey. Yang pertama ialah di sininya ialah merujuk kepada okey, di antara akhir zamannya ialah akan berlakunya ialah huru-hara disebabkan oleh peperangan. Kesan daripada peperangan, maknanya mereka akan dapat harta rampasan perang. Itu melimpah ruah. Okey. Contohnya ialah bila kalau berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila menang dan pihak musuh ditawan, sekali buat balik beribu ekor unta. Bukan sikit, 1000 ekor unta. Sebab itulah di saat kalau di saat Nabi ataupun tentera Islam balik, ramai orang akan berkumpul di masjid. Sebab apa? Sebab bila mereka balik, mereka akan berhenti di masjid dulu, solat dulu, kemudian Nabi akan agihkan harta rampasan perang. Sebab tu ramai. Okey. Sebab tu ramai. Dan pernah berlaku dalam satu peristiwa, tak silap ana, dalam perang Hunain, tak silap ana. Perang Hunain ke apa? Yang Nabi tak beri kepada sahabat mana? Ansar kan? Sebabkan mereka rasa macam tak puas hati. Kemudian Nabi kata kepada mereka, okey, mahukah? Maknanya kalau mereka dapat harta rampasan, tapi kamu akan dapat okey, Allah dan Rasul. Okey. Jadi barulah mereka rasa okey, tenang. Sebab memang kita manusia memang nak pada harta. Okey. Jadi bermakna di sininya ialah berlaku huru-hara peperangan, okey, maka akan menyebabkan ada harta rampasan perang. Disebut, sebab itu disebut hatta yakthura fikum al-malu fayafidhu, melimpah ruah. Okey, mereka akan dapat harta rampasan perang, hamba lagi, okey, pihak yang ditawan, dan banyak lagi lah yang mereka dapat, termasuklah bikin tanah dan sebagainya lagi. Jadi kita tengok 5 tanda ini semuanya dikatakan sudah berlaku dan juga sedang berlaku. Okey. Oleh sebab itu yang pertama ialah kita menghindari daripada watak-watak yang membawa kerosakan ini. Okey. Dan juga jangan jadi penyambung ataupun orang yang memberi saham. Dan yang ketiga, kita jauhi daripada fitnah yang berkaitan dengan perkara ini. Okey, terutamanya yang melibatkan fitnah tadi. Okey, melibatkan hilangnya ilmu dan sebagainya lagi. Okey. Okey, itu berkenaan dengan hadis yang ke-60. Okey. Yang tak ada tanda
Nabi ni diangkat bila Ustaz? Sebelum matahari naik barat tu dia tenggelam, dia tak timur 3 hari kan? Mukmin ada lagi ke dah dimati? Wallahualam. Tapi dikatakan orang mukmin dimatikan lebih awal. Tapi timur barat. Timur sebelum. Sebab dia macam ni, bila orang mukmin dimatikan, sebab macam ni, sebelum kiamat Islam akan menang. Islam akan menang. Okey, kemudiannya kemudiannya anda tak tahulah sejauh selama mana tu. Sebab kadang-kadang dalam perbahasan akhir zaman ni dia tidak ada hadis yang detail sangat dia sebut. Cuma kadang-kadang ada penambahan-penambahan pandangan-pandangan ulama yang mungkin kita kata ada yang boleh difahami dengan seumpama ada kaitan sikit-sikit lah kan. Jadi tapi yang pastinya ialah maknanya selepas daripada itu sama ada dah tahu berapa lama orang Islam akan dimatikan dengan ditiupkan angin yang lembut. Kemudian selepas daripada itu akan berlaku kemungkaran yang paling dahsyat. Sebelum matahari naik belah barat. Maknanya orang berzina ni tepi jalan macam binatang macam tu je. Digambarkan. Jadi tak pasti sama adakah masih lagi ada orang Islam ataupun semua orang Islam dimatikan ataupun semua orang yang soleh yang baik-baik saja dimatikan. Wallahualam. Cuma dia sebut umum macam tu. Jadi kemungkinan lah secara detail lah kalau tengok. Sebab ada orang ajak dia macam ni, bila kita buat study betul-betul memang kita akan dapat banyak. Tapi kadang-kadang bila go through macam tu ada benda yang kita tak ni. Sebab ada sahabat ana yang minta buat ensiklopedia akhir zaman, buat lagu biru, tapi oleh kerana anak sibuk tak jadi. Sebab bila kita buat, kita akan study detail. Itu kelebihan kita buat research. Anda nampak macam tu lah. Bila kita cakap satu tajuk tu, tajuk je, kita boleh mungkin boleh karang lah. Kata setakat 2-3 muka surat. Satu tajuk kecil je. Itu memang sedap. Sebab kita akan detail lagi. Jadi kalau macam ni jadi siapa dengan malah. Baca tu kadang-kadang bila kita baca biasa dia lain. Yang kita baca memang betul-betul kita nak cari dia. Kita punya attention kita lain. Dan juga kita punya attention. Niat kita dengan kita punya perhatian. Sebab tu akhir zaman ni anda tak berapa tu sangat lagi lah. Tentang hadis, cuma ada yang lalu-lalu kita baca tu ada lah. Tapi menarik jugalah sebab bila kita tengok, anda pernah dengar jugalah ulasan-ulasan, ada berapa orang tokoh Indonesia pernah dia mari sini umpamanya di UAE ni bagi tazkirah bahasa, antara yang cerita 2028 tak silap. Dia ada, bila kita tengok menarik, dia ulasan dia menarik lah. Cuma kita kata macam ni, benda ni kita boleh dengar, nak tak kepercayaan sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab kecuali ada dalil yang jelas. Contoh bila dibahas tentang Dajjal umpamanya kan, Dajjal mata satu. Ada kata Dajjal ni adalah bukan mata, dia merujuk pada suatu power. Satu kekuasaan. Jadi banyak perbahasan dia. Tapi bila kita tengok dalam dia macam ni lah, dia benda yang paling jelas ialah ada riwayat dalam hadis. Sebab apa? Sebab yang detail ni biasa dalam hadis. Dan hadis ada dua pula. Hadis yang betul-betul sahih, hadis yang tidak sahih. Satu lagi hadis yang tidak diketahui kedudukan dia. Masih ada lagi hadis yang tidak diketahui kedudukan dia macam mana. Dia banyak. Dan ada pula sumber tu datang daripada Israiliyat ialah daripada ahli-ahli kitab sebelum ni. Ataupun maudhu'ah tu ialah hadis-hadis palsu. Jadi ana tak berani nak sebutlah perkara tersebut, tapi yang digambarkan demikian, maknanya berlaku kemungkaran yang dahsyat, kemudian barulah berlakunya kiamat. Akibat daripada kita kata berada dalam keadaan kemungkaran tersebut dan penghujungnya berlaku kiamat. Jadi kemungkinan jugalah bila kita sebut tentang orang Islam tidak ada pada waktu itu, kemungkinan disebabkan dahsyatnya kiamat tersebut. Memang dahsyat. Kita ni dia macam ni lah, tak berlaku memang kita tak rasa. Bila berlaku, katalah bangunan goyang macam ni, terjun,
Okey, ana masa tu masa 1993 tak silap ana. Ke 92. Ana tak pergi Mesir lagi. Ana pergi 94. Akhir 93. Setahun ataupun sebelum setahun sebelum tu berlaku gempa bumi yang agak dahsyat juga di Kairo. Tapi taklah maknanya seteruk di Jepun ataupun di Indonesia ni, tapi berlaku gegara. Jadi ada student kita cerita orang yang duduk tengah mandi. Okey, duduk tengah mandi terjun terus. Ada yang patah kaki, ada ni. Lepas tu baru tahu tak ada pakaian. Lepas tu baru perasan. Masa kalut tu tak ingat apa dah. Lagi. Tu baru drop macam tu baru kan. Baru drop macam tu belum lagi dalam keadaan huru-hara. Tak boleh nak kata. Okey. Yang dikatakan kita kembali kepada zaman kuno. Macam bila berperang kita dah tak pakai. Ya. Kita kembali kepada sejam. Dan tidak ada macam keadaan hanya unta balik tu kecil tu besar atau zaman mana tu Ustaz? Wallahu alam. Anda pun tak tahu sangat tu. Tapi ada yang mengatakan bermakna satu masa nanti mana elektrik apa ni tidak berfungsi. Okey. Dia ada masalah tenaga stuck macam mana tahu? Okey, tak berfungsi mana kembali kepada asal. Okey. Ana lah pada pandangan lah. Ana rasa mungkin itu di antara tanda-tanda yang besar. Okey, mungkin berlaku di zaman mungkin Imam Mahdi. Okey, berlaku di zaman Nabi Isa turun umpamanya. Kemungkinan lah wallahu alam. Okey. Bila dikatakan makna kita dah tak ada apa yang kita tak bersedekah sebab semua dah macam ibarat manusia ni dah tak ada yang miskin-miskin dah. Ha. Betul macam tu semua. Ada keadaan seumpama itu ada. Okey. Kemudian ada keadaan macam tu. Ada keadaan yang antaranya lah fitnah. Bila ada banyak kan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya lagi. Okey, antara fitnah tak selain Dajjal yang sehingga kita tidak ada makanan. Okey, melainkan orang yang beriman ni zikirlah makanan dia. Okey. Jadi itu di antara zaman-zaman fitnah yang dahsyat tu. Okey. So itu antara yang kita minta lah dalam doa kita. Okey. Kita minta jauh daripada fitnah tadi kan. Fitnah ni dia sebut fitnah ni dalam bahasa Arab maknanya ujian. Ujian mungkin dalam bentuk fitnah sungguh. Macam sekarang fitnah sekarang ni kan. Dan fitnah mungkin dalam bentuk dia adalah datang dalam bentuk ujian. Sebab itulah keburukan yang berlaku dia ada dua. Yang pertama mungkin bala kepada kita, dan mungkin dia itu fitnah kepada dia, ujian kepada kita. Okey, sebab itulah umpama disebut maknanya ma taraktu fitnatan ashaddu lirijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling dahsyat, yang lebih besar kepada lelaki melainkan wanita. Mana fitnah tersebut ialah ujian. Okey. Jadi sebab kita ni guna fitnah lebih kepada benda buruk, ya kan? Benda buruk, tapi dalam bahasa Arab fitnah dia bermakna fitan, ujian, huru-hara ataupun kita kata cubaan, itu semua fitnah. Jadi mungkin dalam bentuk keburukan tu sendiri, mungkin dalam bentuk kewujudan benda tu. Okey. Jadi banyak benda lah. Di antara kita minta supaya kita minta dijauhkan daripada fitnah yang boleh membinasakan kita. Okey. Cuma yang peristiwa-peristiwa akhir zaman tu mungkin kena terbalik lah. Kita tengok balik dia punya beberapa rintitan peristiwa. Ada sebenarnya. Cuma anak lah tak baca secara khusus, secara detail satu-satu. Okey, itu yang hadis yang ke-60. Okey, kita tengok pula hadis yang ke-61. Okey, memelihara hak diri dan ahli. Okey, an Abdullah bin Amrin. Okey. Kalau kita tengok Abdullah bin Amrin ada bagi dua bawah atau waw depan. Okey. Ni kalau kita baca
sebab dia an kan, an tu dia kena bagi bawah lah. Kalau okey, waw tu ialah waw nisbah. Okey, untuk membezakan dia dengan Umar. Okey, Amru kalau tak ada waw, dia jadi Umara. Okey, umpamanya Umaru, tu beza. Tu kata kenapa waw tak ada bagi, patut ada bagi dua pula bawah. Jadi waw tu nisbah saja kepada Abdullah bin Amru. Okey, nak beza dengan Umar lah. Okey, contohnya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Okey, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumul nahar, qultu inni af'alu dhalik, qala fa innaka idza fa'alta dhalika hajamat aynuka wa nafihat nafsuka wa inna li nafsika 'alayka haqqan wa li ahlika 'alayka haqqan fasum wa aftir wa kum wa nam. Okey, an Abdullah bin Amr. Okey, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Amru. Sebab kalau kita eja Amru lah. Sebab kalau bahasa Arab dia ada baris kan, Amri. Okey, macam Sultan Abdullah, kita baca okey, an Abdillah, Sultan Abdillah. Kata bila nama saya Abdillah? Susah nak cerita kat bahasa Arab. Tu kita kata macam ni lah. Dalam khutbah tu ubah Abdullah semua. Orang Arab kata ini salah nahu ni kan. Sebab nahu dia ada bagi. Okey, dia bagi. Kalau mansub ataupun ada bagi datah. Okey, kalau marfu' bagi depan kan, majrur bagi bawah. Jadi nama sama aja. Sebab tu kalau kita baca Abdullah, Abdillah, Abdallah. Okey. Jadi itu dari segi Arab. Tapi kalau kita guna kod kita ni Amru sama semua, is okey, tak ada masalah lah. Okey. Macam kita sebut apa lagi yang kita sebut biasanya? Ada beberapa benda yang kita sebut, maknanya ni Abu Dawud. Kita baca Abi Dawud contohnya kan. Jadi kalau kita nak guna Melayu tak apa, it's okay kita guna Abu Dawud, sebab memang merujuk pada nama dia, bukan meraihkan nahu bahasa Arab. Okey. Tapi kalau an Abi Dawud, okey, an kita kata qultu li, okey, Abi Dawud kan, ataupun darabtu Aba Dawud. Dia macam tu. Jadi orang kata mana satu, sama sebenarnya, cuma dia kalau bahasa Arab dari segi nahwu dia akan main bagi. Kalau saraf, okey, dia akan main bagi belakang. Kalau saraf dia akan bagi tengah, okey, antara bagi awal. Itu dari segi bahasa lah. Okey, supaya kita tak keliru ya. Okey. Jadi kalau kita baca dia ni an Abdillah ibni Amri, maknanya kalau kena eja ni kita daripada Abdillah bin Amri. Okey. Tapi bila kita buat bin Amru, maknanya kita faham merujuk pada nama dia. Okey. Qala berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi bersabda kepada dia. Okey, Nabi beritahu kepada ataupun bercakaplah dengan Abdullah bin Amru. Okey, Abdullah bin Amru bin Al-As. Okey, alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar. Tidakkah dikhabarkan padaku, tidakkah diberitahu kepadaku annaka taqumul laila, bahawa engkau berdiri pada waktu malam, wa tasumun nahar, dan berpuasa pada siang hari. Bermakna nak beritahu, makna Nabi kata
okey, betulkah aku diberitahu bahawa kamu ni banyak menghidupkan malam, qiyamul lail? Maknanya merujuk kepada perbuatan yang agak, orang kata apa, kalau qiyamul lail bukan qiyamul lail biasa, qiyamul lail yang heavy, okey, ataupun yang agak banyak. Contohnya ialah pukul 12 malam bangun dah, okey, sampai pukul 4 pagi sebagai contoh. Okey, jadi maksud di sini, tidakkah kamu ni banyak? Kalau biasa, okey, kalau biasa maknanya Nabi tak akan kata demikian. Okey, jadi tidakkah kamu ni orang yang diberitahu kepada aku, orang yang begitu banyak sekali menghidupkan malam, dan juga banyak berpuasa pada waktu siang. Qultu inni af'alu dhalik. Maka aku berkata bahawasanya aku perbuat demikian. Okey, aku berbuat demikian, iaitu ya, maknanya aku buat macam itulah. Qala fa innaka idza fa'alta dzalika hajaman ainuka wa nafihat nafsuka. Maka Nabi SAW ia bersabda, apabila engkau perbuat yang demikian itu, dalamlah mata engkau dan penatlah diri engkau. Okey, maknanya bila bangun malam kurang tidur kan, kita nampak kan mata ni dia akan ada kesan dia kan. Maksudnya ialah maknanya bila bangun lama nak cekung mata kamu. Okey, kalau kita sebut macam tu. Okey, dan penatlah diri kamu. Okey, termasuklah dengan ibadat puasa tadi, dan bahawasanya bagi diri engkau itu ada hak ke atas engkau. Okey. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, kerana ke atas diri engkau ada hak ke atas engkau. Maknanya diri kamu sendiri, badan kamu, anggota badan kamu ada hak atas kamu. Iaitu apa dia? Untuk dia dapat kerehatan. Mata cekung tadi. Bukan tak boleh bangun, tapi jangan sampai kat mana kurang rehat. Okey. Tak dapat nak tidur. Okey. Bukan sampai peringkat maknanya kamu perbanyakkan ibadat tapi mengganggu hak-hak lain. Sebab itulah diri kita sendiri ni akan dakwa kita di akhirat. Diri kita sendiri, sebab badan kita ada hak. Oleh kerana kita menguruskan sekarang, dia ikut ya. Sebab itulah di saat kita melaksanakan ibadat, sebenarnya kita ada rehat. Sebab apa? Sebab di saat kita buat ibadat, badan kita ni redha dengan perbuatan kita. Dia tak kontra. Okey, maknanya memanglah letih, tapi dia dalam keadaan yang lebih tenang, lebih senang. Tapi di saat kita buat dosa, maksiat, kemungkaran, dia akan kontra dengan kita. Tapi dia ikut kita sebab kita arah dia. Maka kita akan dapat kepenatan yang lebih penat sebenarnya. Okey. Sebab itulah dalam persoalan ini, umumnya macam ni. Umumnya maknanya kita buat sesuatu jangan lebih-lebih. Sebab apa? Kalau kita lebih, kita akan tarik bahagian lain. Maka kita boleh pahala di sini dakwa kita di akhirat. Okey, so macam mana? Ini disebut wasatiyah. Wasatiyah yang pertama ialah kita buat secara adil. Adilnya ialah semua. Okey. Maknanya semua sebagaimana sepatutnya. Okey, umpama nak baca Quran, banyak baca. Tapi jangan sampai kita tidak mencari nafkah. Okey. Umpamanya nak ibadat banyak, solat banyak, baca solatlah. Tapi jangan sampai pekat maknanya kita mengabaikan tanggungjawab lain ataupun kerehatan badan kita sendiri, kan? Itu maksudkan di sini. Okey, dan bahawasanya bagi diri engkau ada hak ke atas engkau, dan bagi ahli engkau ada hak ke atas engkau. Okey, wali ahlika alaika haqqan. Okey, apakah dimaksudkan dengan ahli? Secara khusus kalau disebut di sini ialah isteri, ahli. Okey. Secara umumnya ialah yang tabi' kepada isteri, iaitu anak. Sebab itulah umpamanya disebut tentang sebaik-baik kamu adalah orang yang baik terhadap ahlinya. So ahli di situ secara khusus isteri. Okey. Ahli secara umum ialah termasuk anak-anak. Maknanya macam mana nak dapat anak kalau bukan daripada isteri? Kan? Bermakna kita boleh sebut keluarga secara umum, secara khusus ialah isteri. Okey. Khairukum, okey. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Okey, sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap isteri. Okey. Dan tabiat kepada isteri ialah boleh, kita sebut keluarga. Okey, tak salah sebab dia memang datang daripada isteri juga kan. Kecuali Ronaldo dia ada anak tapi tak ada isteri. Yang ada tu baru dia punya panggil apa, girlfriend dia sekarang ni, teman wanita. Tapi teman wanita pun tak beranak anak dia sekarang ni kan. Tak silap Ana bukan beranak anak dia. Ana pun tak follow sangat, cuma gitu-gitu je. Okey, tak silap Ana dia menggunakan kaedah ibu tumpang, surrogate motherhood. Okey, orang barat buat banyak, tak berapa banyak duit. Okey, umpamanya dia nak benih apa? Nak benih Tom Cruise. Minta dengan Tom Cruise. Okey, minta benih dia. Okey, ambil benih dia. Okey, letak dalam tabung uji IVF, in vitro fertilization. Okey, infuse di situ. Bila masuk saja, suntik balik. Siapa nak mengandung 9 bulan? 1 juta saya bagi. Suntik situ. Lepas 9 bulan lahir, dia bayar, dapat anak dia. Okey, so dalam Islam dia bila melibatkan third party haram. Itu je. Okey, IVF boleh dalam Islam, mesti suami isteri. Okey, kadang-kadang ada masalah. Contohnya ialah bila sperm dengan ovum ni dia tak boleh nak, kan kalau perempuan dia ada fallopian kan, panjang sikit. Jadi tak boleh nak pergi. Mungkin dia punya kepekatan umpamanya tak boleh nak pergi. Maka buatlah bagi tabung uji. Boleh ya. Tapi suami isteri saja yang sah. Okey. Dan tak boleh libatkan orang lain walaupun contoh isteri kedua dia. Tetap haram. Dia ambil benih isteri pertama dia, infuse dalam rahim isteri kedua. Dalam Islam tak boleh, haram. Baloh lah. Okey. Tak payah buat. Sebab apa? Sebab takut nanti isteri kedua kata, ini benih saya. Baik tak payah lah. Okey. Baik tak payah. Benda tu. Kalau orang lain lagi lah haram. Okey. Jadi benda yang berkait dengan ni. Jadi bila sebut ahli, dia merujuk kepada isteri kalau dalam bahasa Arab. Tu. Okey. Jadi umpamanya ini berlaku juga. Ini Amr bin Al-As berlaku juga kepada Abu Darda. Abu Darda pun macam ni juga. Okey, satu kisah yang masyhur. Abu Darda dia memang macam tu. Bila malam saja bangun. Okey, maknanya kata-kata pura Allah malam bangun dah. Qiyam. Tidur awal sikit, bangun. Okey, qiyam. Menyebabkan dia mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dia. Okey. Maka bila satu masa Salman Al-Farisi datang. Okey, duduk tidur di rumah dia. Maka bila dia bangun, maknanya tengah malam tu dia bangun, Salman ada rumah orang dulu kan, simple ya. Kalau kemah kan, mana simple. Jadi Salman pun tahu dia bangun. Salman kata, nak buat apa? Dia kata, aku nak menghidupkan malam. Maka Salman kata, tidur dulu. Oleh kerana Salman dia tetamu dia pun ikut. Okey, kemudian dia bangun lagi tengah malam, mungkin dalam kedua seumpama itu. Salman kata tidur dulu. Sehingga dia bangun 1/3 akhir malam. Barulah Salman kata, okey, jom kita bangun, kita hidupkan malam. Maka Salman beri nasihat kepada dia, maknanya bagi badan kamu ada hak, bagi isteri kamu ada hak. Okey, berilah hak pada yang berhak. Maka perkara ini disampaikan kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Bermakna bahawa okey, semua hidup kita ni ibadat. Okey, jadi buat je, kita akan dapat ibadat. Hatta kalau suami isteri bersetubuh, itu ibadat, boleh pahala. Okey, maknanya buat. Tapi kalau nak buat lebih, jangan abaikan yang lain, tanggungjawab yang lain. Kalau tidak, boleh pahala sini boleh dosa. Okey, laksanakan semua. Sebab itulah kita bila sebut wasatiyah, yang pertama ialah kita buat secara adil. Adil ialah yang sepatutnya kita laksanakan. Yang kedua, terbaik. Buat yang terbaik. Solat yang terbaik. Okey, solat terbaik bagaimana? Okey, tingkatkan khusyuk umpamanya. Okey, kalau boleh tambah lagi. Okey, yang kita belajar yang sunat dulu kan, 12 rakaat, rawatib umpamanya, buatlah. Tapi jangan kerana benda ni, khususnya benda sunat ni,
kita abaikan tanggungjawab lain. Itu bukan wasatiyah. Okey. Bermakna kita buat secara adil, buat yang terbaik, okey, dan kita bebas. Bebas dalam konteks yang dibenarkan syarak. Bebas nak buat macam ni tapi tak apa. Okey. Itu di antara konsep wasatiyah. Okey, kalau kata sederhana buat separuh-separuh, itu bukan. Okey, bukan wasatiyah. Wasatiyah ialah kita buat sepatutnya yang terbaik. Okey, dan kita ada kebebasan yang dibenarkan oleh syarak. Okey, wali'allika 'alaika haqqan, maka Nabi kata fasum wa aftir, maka puasalah kamu dan berbuka. Bermakna janganlah puasa sepanjang masa. Okey, tapi puasa dan berbuka, wakum wanam, dirilah, hidupkanlah malam dan tidurlah, sebab badan kamu pun nak rehat. Itu maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, teguran kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Begitu juga yang anda cerita tadi yang berlaku kepada Abu Darda. Okey, ini secara umum. Okey, ini secara umum. Kemudian dia akan mari kes-kes khusus. Nampak macam mana? Okey, so kita treat kes khusus case by case. Khusus dalam Islam dia macam ni, kaedahnya macam ni, kecuali sentiasa ada pengecualian. Okey, kecuali ada macam ni, kecuali macam ni, kecuali. Jadi yang kecuali itu dikecualikan di atas beberapa sebab. Sebagai contoh okey, yang pernah nak cerita dah dahulu, Imam Bukhari ni adalah dia hadis yang paling sahih lepas Quran. Okey, takkanlah dah tak tahu bab ni, hadis ni. Tiba-tiba dia separuh malam bangun dah. Lebih kurang macam Abu Darda tadi. Kita kata pening main Imam Bukhari ni. Kalau kita kata gitulah kan. Separuh malam bangun dah. Okey, nak qiyamul lail, larang orang, Nabi larang, maknanya hidup sepenuh malam, kan? Dia pergi bangun separuh malam, tidak kontrak. Kalau kita kata, takkan tak betul Imam Bukhari. Kita kata pening kalau kita tak faham kaedah dia. Okey. Di mana Imam Bukhari diceritakan dia memang setiap kali dia nak rekod hadis, nak tulis hadis, mesti paling kurang 2 rakaat dia akan solat. Okey, maknanya orang yang kuat ibadat. Okey, dan separuh malam dia sudah bangun. Okey, untuk beribadat, untuk qiyamul lail, untuk baca Quran dan sebagainya lagi. Dan dia boleh dikatakan hampir tidak tidur, ataupun kalau tidur pun sedikit saja. Okey, sekejap saja dia tidur, kemudian siang macam biasa. Dia macam mana ni? Kan? Jadi Imam Bukhari di saat dia buat demikian, okey, pembantu dia orang yang masih muda nak buat sama, Imam Bukhari nasihatkan kamu tidur, kamu muda lagi. Okey. Jadi kita nak kata macam mana Imam Bukhari buat macam ni? Orang kata seolah macam cakap tak suka fikir. Okey, so bila kes ni kita tengok Imam Bukhari sebenarnya dalam konteks ni, Imam Bukhari dia buat demikian tidak menjadi masalah kepada dia, sebab baginya dalam keadaan dia buat amal ibadat sama tarah dengan dia tidur, rehat, power dia rehat. Bermakna sebab apa? Sebab orang yang mungkinlah orang yang special lah. Okey, maknanya ibadat dia tu dengan kita rehat tidur ni sama. Okey, baik dia lagi. Maknanya dia sudah dapat kerehatan dalam ibadat, so tak ada masalah. Dia boleh cergah pada waktu siang. Kita ni kalau buat macam tu, siang tidur manjang. Silap bulan Zuhur lepas. Okey. Jadi kita tengok case by case. Maknanya dalam case ni sebab apa berlaku demikian, bila kita tengok, kita apalah dia macam ni. Ada exception lah dia. Tapi tak semua orang boleh buat macam ni. Okey, yang tak boleh buat macam ni ikut yang umum. Okey, yang boleh buat kena tengok kes yang menyebabkan dia boleh. Sebab tu ada juga orang jadi macam ni tertentu, dengan anugerah yang tertentu yang Allah bagi kepada mereka, memang ada. Okey, kelebihan-kelebihan tersebut. Okey. Okey, kita tengok hadis yang ke-62, sembahyang istikharah dan doanya. Okey, kita rehat dulu lah. Baru 2 hadis ni. Okey, sembahyang istikharah dan doanya nanti kita sambung lepas ni lah. Okey. Okey, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
tawassul.